Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadil Karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah kurnia daripada Allah, kita dapat bertemu pada hari ini dan kita masuk kepada masalah baru di dalam ilmu usul fiqh menerusi kitab Al-Waraqat, iaitu Al-Af'al. Apa maksud Al-Af'al di sini? Al-Af'al macam kita tahu adalah jamak kepada fi'lun, fi'lan, af'al. Af'al iaitu perbuatan-perbuatan. Perbuatan siapa? Yang dimaksudkan dengan perbuatan yang dimaksudkan dalam tajuk ini adalah perbuatan Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi al-af'al, alif lam di situ bukan bermaksud lil umum, semua perbuatan-perbuatan. Bukan. Tapi alif lam di situ merujuk kepada perbuatan khusus, perbuatan yang dinisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab perbuatan kita yang bukan mukallaf tidak menjadi sumber hujah. Betul tak? Perbuatan kita tidak menjadi hujah, tapi perbuatan baginda Nabi menjadi hujah, menjadi dalil. Tajuk ini menjadi tajuk di dalam ilmu usul fiqh kerana perbuatan Nabi adalah dalil. Sebab perbuatan Nabi adalah maksum daripada sebarang kesilapan. Jadi Nabi marah ke, Nabi dalam gembira ke, Nabi dalam bergurau ke, semuanya tidak berlaku dosa. Nabi tidur ke, apa benda sekalipun, semuanya adalah tidak berlaku dosa. Kerana semua para Nabi dan para Rasul adalah maksum. Semua para Nabi dan para Rasul adalah maksum. Dan dalam ilmu akidah juga kita akan bincang tentang tajuk Ismatul Anbiya. Ismatul Anbiya. Lebihnya kita berbanding dengan orang lain yang bukan beragama Islam, walaupun mereka di kalangan Ahlul Kitab, lebihnya kita beriktikad bahawa semua para Nabi dan para Rasul adalah sunyi daripada sebarang dosa, baik kecil atau besar. Berbeza dengan orang bukan Islam daripada Ahlul Kitab. Mereka menganggap para Nabi dan para Rasul macam manusia biasa, berdosa dan macam-macam lagi. Sebab itu, semua perbuatan para Nabi dan para Rasul boleh menjadi sumber hujah. Cuma di dalam ilmu usul fiqh dibincangkan sekiranya perbuatan itu perbuatan seorang Nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad, tiba-tiba tidak datang pula dalam syariat kita hukum khusus terhadap perbuatan Nabi tersebut. Okey. Sekiranya ada dalil yang menunjukkan berlaku perubahan syariat di antara perbuatan Nabi sebelum kedatangan Rasulullah dengan zaman kita, maka ketika itu kita tak akan peganglah perbuatan Nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad, sebab berlaku perubahan syariat. Contoh, Nabi Musa kahwin dengan siapa? Anak Nabi Allah Yaqub. Kahwin berapa orang? Berapa orang anak Nabi Yaqub yang dikahwin oleh Nabi Musa? 2 orang. Adik-beradik ke bukan? Beradik. Bolehkah kita kahwin adik-beradik dengan dalil Nabi Musa maksum, perbuatan Nabi Musa tidak berdosa, maka boleh kahwin dengan adik-beradik. Jadi saya minat dengan isteri saya minat juga dengan adik dia, terus kahwin sekali, senang. Sekali harum terus, senang nak buat kenduri. Boleh? Tidak boleh. Sebab apa? Ni perbuatan Nabi Musa. Betul, perbuatan Nabi Musa. Perbuatan Nabi Musa maksum berdasarkan syariat Nabi Musa, kerana tidak dianggap dosa. Tapi dia dianggap berdosa di dalam akidah atau di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tajuk yang kita akan bincangkan sekarang khusus merujuk kepada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbuatan nabi-nabi sebelum kedatangan baginda, perbuatan-perbuatan para rasul sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan perbuatan mana-mana para nabi, semuanya adalah maksum, iaitu tidak mempunyai unsur dosa berdasarkan syariat masing-masing. Okey? Nabi Adam alaihi salam makan buah
larangan. Adakah Nabi Adam berdosa? Mustahil Nabi berdosa. Ni Nabi Adam makan, ada makna lain. Ada makna lain. Apa dia? Carilah. Tanyalah para ulama. Lalu bila tanya para ulama menyatakan Nabi Adam makan dalam keadaan terlupa. Terlupa yang tak boleh makan. Bukan hari ni Allah suruh jangan makan, besok dah makan. Tak, lama lepas tu. Akhirnya Nabi Adam terlupa bahawa buah itu tak boleh makan. Lalu bagi dia makan dalam keadaan terlupa. Orang terlupa dosa ke? Ke tak dosa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa membunuh satu orang Kipti. Adakah perbuatan Nabi Musa itu berdosa? Tidak. Habis boleh bunuh orang? Tak boleh. Habis Nabi Musa bunuh orang? Nabi Musa memang niat nak bunuh ke? Kan Nabi Musa niat untuk mempertahankan kaum Bani Israel daripada terus dizalimi oleh lelaki tadi. Tetapi kerana kekuatan Nabi Musa, mati tu orang tu dalam keadaan tanpa niat. Okey. Jadi di sana ada beza di antara perbuatan Nabi dan Rasul. Kalau di sana ada seakan-akan macam ada unsur dosa, tak ada dosa. Nabi Musa alaihi salam pernah memukul malaikat maut, cabut matanya. Boleh ke pukul malaikat? Apa salah malaikat? Malaikat bermaksud juga berdosa. Ni Musa pukul terkeluar mata tu. Tu macam mana pula tu? Ni semua adalah contoh peristiwa-peristiwa yang disebut dalam hadis. Dalam masa yang sama, seakan-akan menunjukkan para Nabi ni ada juga dosanya. Namun dengan akidah yang telah kita pelajari, terus dapat menjadi benteng kepada diri kita. Tak, mustahil Nabi berdosa. Habis ni cerita ni, yang tu saya tak tahu. Kena rujuk para ulama. Main benteng untuk diri kita dah selesai. Tapi kita sekadar jadi benteng untuk diri kita lah. Orang lain mungkin tak puas hati lagi. Nak tanya kenapa? Itu kena banyak belajar lah. Sebab tu para azahirah, selain daripada dia membentengkan diri dia daripada dia sendiri bermasalah, dia juga perlu pelajari bagaimana selok belok syariat. Lalu kalau orang timbulkan persoalan, dia sudah terbenteng, dapat membenteng orang lain, dapat mempertahankan akidah orang lain. Macam kisah malaikat tadi lah. Nabi Musa tak tahu itu malaikat. Datang orang satu ketuk pintu, tanya ada apa? Saya datang nak ambil nyawa. Apa yang kita faham? Saya datang nak ambil nyawa kamu. Maksudnya apa? Kamu datang nak bunuh saya. Maka ketika itu pertahankan diri. Daripada dia bunuh aku tumbuk dia terus. Sebab kalau tidak kita akan dibunuh. Kita kena pertahankan diri. Nabi Musa tak tahu yang ditumbuk itu adalah malaikat. Jadi akhirnya malaikat bertemu dengan Allah Ta'ala. Malaikat bawa mata keluar, cabut mata, bertumbuk. Rupanya Nabi Musa tak tahu yang itu adalah malaikat. Dan di sini juga menunjukkan, kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, di antara khususiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan Nabi Muhammad yang tidak ada pada para nabi dan para rasul selain daripada Nabi Muhammad adalah baginda dapat tahu yang datang itu adalah malaikat atau tidak. Sedangkan para nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad, ada yang tak tahu. Nabi Musa pukul, malaikat pun kata saya datang nak ambil nyawa. Memang betul lah, bukan datang nak buat apa, nak ambil nyawa lah, bukan ajak makan. Tapi oleh kerana datang dalam keadaan rupa seorang manusia, dan tak beritahu pula saya ni malaikat sekian. Sebab para nabi dan para rasul tidak akan dicabut nyawanya malaikat setelah malaikat minta izin terlebih dahulu. Ini pula kelebihan para nabi tak macam kita. Kita kalau malaikat mau jumpa kita, saya datang nak nyawa ni, macam setuju tak setuju? Kita kata tak setuju kot. Mungkin kita kata nanti dulu kan, kita tak habis lagi kan. Tapi para nabi tidak. Mereka akan dicabut nyawa mereka setelah malaikat bertemu dan minta izin terlebih dahulu. Para nabi dan para rasul tak takut mati, sebab mereka rindu kepada Allah Ta'ala. Mereka sudah melihat apa yang dibentengi oleh hijab. Jadi Nabi Musa tak tahu yang itu adalah malaikat. Sama juga dengan kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Suatu tetamu datang dalam keadaan lelaki, mukanya rupa-rupa lelaki yang cantik. Nabi Lut tak tahu yang itu malaikat. Lalu Nabi Lut rasa, macam mana nak buat macam ni? Ni tetamu saya. Mereka datang, kaum Nabi Lut pula kaum yang gila. Gila dari segi hubungan homoseksual. Gila sampai tak kira siapa.
Lalu Nabi Lut risau keselamatan kaum tetamu baginda. Kalau Nabi Lut tahu daripada awal lagi itu malaikat, selesai masalah. Dia tak tahu. Sedangkan Nabi Muhammad datanglah macam mana Nabi dan malaikat sekalipun, Nabi Muhammad tahu yang itu adalah malaikat. Sayyidina Jibril datang tanya soalan. Sayyidina Jibril tak sebut pun saya Jibril. Akhirnya Nabi tanya Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri man Israel?" "Allahu Rasulullah alam, innahu Jibril." Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi di antara kelebihan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda dapat tahu yang tu malaikat ataupun tidak. Oleh kerana semua perbuatan para nabi dan para rasul disunyi daripada maksiat, sebab mereka ni dijaga oleh Allah dan mereka juga tidak pernah mensyirikkan Allah. Nabi-nabi tidak pernah melalui zaman syirik. Tak ada nabi-nabi dulu tak, saya dulu syirik, sekarang alhamdulillah 3 tahun lepas dilantik menjadi nabi. Tak ada. Tidak pernah melalui zaman syirik. Tidak pernah melalui zaman syirik. Jadi segala ayat-ayat yang ataupun hadis yang zahirnya menunjukkan macam nabi-nabi pun ada buat dosa, ada makna lain. Dia juga termasuk di dalam erti kata mutasyabihat. Jadi Fadilatul Syekh Jamal Faruq pernah sebut kepada kami perkara ini. Apabila kita jumpa perkara-perkara yang seakan-akan tidak sesuai pada Nabi dan Rasul, maka perlulah disandarkan kepada para ulama' untuk dicari jawapannya. Kerana mustahil makna zahir yang kita faham, iaitu makna zahir menunjukkan seakan-akan para Nabi ini berdosa. Mustahil. Sebab mereka tidak berdosa. Sebab mereka ni tak mampu nak berdosa. Kata Fadilatul Syekh Husri, bukan takat buat dosa, memikirkan untuk buat dosa juga mereka tak tahu. Mereka tak tahu nak buat dosa macam mana. Sebab Allah menciptakan mereka itu seperti para malaikat yang langsung tidak ada mempunyai keinginan sama sekali dan tidak pernah terfikir walau sekali untuk buat maksiat. Sebab tu sehebat-hebat wali macam mana pun mereka tidak akan sampai ke darjat mana-mana para nabi. Sebab waliullah mereka insya-Allah mahfuz, Allah jaga. Tetapi kadang-kadang terdetik juga keinginan untuk melakukan maksiat, tetapi mereka menolak tersebut kerana takutkan Allah. Ada penjagaan daripada Allah. Adapun para nabi terus ditutup oleh Allah pintu daripada mereka terfikir untuk melakukan maksiat. Kalau dah fikir pun tak benar, buat memang tak dah. Sebab orang tak akan buat maksiat kalau tak fikir dulu. Kalau terfikir pun sudah ditiadakan oleh Allah, maka tidak akan jadi maksiat sama sekali. Begitu juga para malaikat. Kita dengar kisah Harut Marut, malaikat yang namanya Harut dan juga Marut. Ada yang kata malaikat tu diuji Allah lah, kali diberikan nafsu, akhirnya dia pun berzina dengan orang. Mengarut semua cerita ni. Sebab malaikat itu adalah hamba Allah yang maksum daripada segala dosa. Tak ada hawa nafsu, tidak ada dosa. Jadi takkanlah tiba-tiba sampai melakukan maksiat, mustahil. Jadi ini adalah sekitar tajuk berkenaan dengan af'al. Apabila perbuatan para nabi dan para rasul, khususnya Sayyidul Anbiya alaihi salatu wassalam, sunyi daripada sebarang dosa, maknanya kalau kita ikut perbuatan nabi, maksud yang kita dapat faham, kita tidak juga melakukan dosa. Sebab kita tiru perbuatan yang tidak berdosa. Kita tiru satu perbuatan yang tidak berdosa. Maknanya kalau kita ikut apa yang Nabi buat, yang secara umumnya kita akan faham, secara kasarnya, perbuatan kita itu tidak dosa. Tapi ada juga perbuatan dibuat oleh Nabi, kita buat dosa. Ada juga. Nabi SAW kadang-kadang sampai 2 hari, 3 hari langsung tak buka puasa. Dia panggil al-wisal. Puasa sambung. Bukan puasa, hari ni puasa, besok puasa. Itu orang pun boleh buat. Dah, hari ni puasa, masuk maghrib tak berbuka, straight sampai subuh tak buka-buka lagi, sambung terus puasa. Kadang-kadang berhari-hari. Cuba kita buat sekali, melepek terus, melepek terus. Akhirnya Nabi tak bagi. Sebab bila para sahabat tengok Nabi buat, mereka pun buat. Sebab para sahabat ni Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka rasa cinta dahsyat gila pada Nabi. Rasa cinta yang sangat-sangat tinggi pada Nabi. Bila orang jatuh hati, dia akan buat apa yang orang yang dicintainya buat. Itu memanglah hukum bagi orang yang bercinta. Orang bercinta, dia akan buat apa saja perbuatan yang disukai oleh yang dicintainya. Jadi apabila para sahabat buat, Nabi kata tak, jangan buat. Nabi larang para sahabat daripada al-wisal, untuk menunjukkan ini adalah khusus kepada baginda Nabi. Nabi kahwin lebih.
Isteri Nabi semua ada berapa orang? 11 orang. 11 orang. 11 orang isteri Nabi SAW. Bermula dengan Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Asad ibn Abdul Uzza. Selepas wafat Sayyidatuna Khadijah, Nabi mula berkahwin dengan wanita-wanita yang mulia yang Allah Ta'ala takdirkan menjadi suri Nabi dari dunia sampai ke akhirat. Akan menjadi suri hidup Nabi daripada dunia sampai ke akhirat. Jadi semua isteri-isteri Nabi akan menjadi ummahatul mukminin di akhirat kelak, akan menjadi isteri Nabi di syurga Allah. Ditambah lagi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, 2 orang lagi wanita yang akan menjadi isteri Nabi di syurga, iaitu ibu Nabi Allah Isa AS. Nanti Nabi Isa akan jadi anak mertua Nabi Muhammad di syurga nanti. Dan seorang lagi iaitu Asiyah. Asiyah isteri kepada Fir'aun yang mati yang syahid, dibunuh oleh suaminya kerana semata-mata beriman dengan ajaran Nabi Musa AS. Jadi ada juga perbuatan Nabi yang tak boleh kita buat, kan? Jadi namun secara umumnya apabila kita tiru perbuatan Nabi, maka perbuatan Nabi itu akan menunjukkan kita juga sebenarnya tidak melakukan perbuatan yang salah. Maka oleh kerana tajuk perbuatan Nabi ini sangat penting, kerana ia berkait dengan hukum hakam, maka dengan sebab itulah tajuk ini dibincangkan oleh para ulama usulul fiqh. Qala Sayyidina Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Al-af'al, perbuatan, iaitu seluruh perbuatan, tapi bukan seluruh perbuatan yang dibuat oleh orang, tidak. Seluruh perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ada takdir sikitlah di sini. Al-af'al itu iaitu af'alun Nabi. Jadi alif lam itu dia adalah sebagai ganti kepada mudhaf ilaih yang tidak didatangkan. Af'alun Nabi, al-af'al. Tapi mungkin orang macam tadi lah, orang akan timbul soalan, kenapa tak sebut af'alun Nabi? Kita timbulkan soalan pula, perbuatan siapa lagi yang menjadi dalil? Usul fiqh ni bincang apa dia dalil, cara guna dalil, dan siapa orang yang berhak guna dalil. Perbuatan kita jadi dalil ke? Tak. Jadi tak lain tak bukan, maksud perbuatan di sini adalah perbuatan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Perbuatan baginda Nabi menjadi dalil semenjak daripada baginda kecil sampailah baginda wafat. Semua perbuatan Nabi itu maksum. Cuma sebelum kedatangan syariat, sebelum daripada umur 40 tahun itu masih belum ada syariat, belum ada lagi syariat. Cuma saya pribadi tak tahu ada tak perbuatan Nabi sebelum kedatangan syariat bercanggah dengan syariat selepas itu. Maknanya sebelum kedatangan Nabi belum ada hukum, kemudian selepas datang syariat, perbuatan yang pernah Nabi lakukan itu selepas itu dihukumkan sebagai tidak boleh. Terfikir soalan ni sekarang, ada ke tidak? Ada tak siapa yang pernah tahu? Ada satu perbuatan Nabi contohnya, sebelum Nabi dizahirkan sebagai Rasul, Nabi pernah buat perbuatan tu, namun setelah itu perbuatan Nabi itu berdasarkan hukum fiqh adalah tidak lagi boleh dilakukan. Tapi tak ada masalah sebab Nabi buat sebelum kedatangan syariat. Ada tak contoh? Tiba pula terfikir soalan tu Ada siapa yang jumpa? Boleh masuk dalam Facebook ni, Ada ke perbuatan Nabi yang dulu Nabi buat tapi sekarang kita tak boleh buat dah sebab dia sudah tidak lagi boleh dilakukan. Maksudnya sudah mansukh kan? Ada akhir jumpa? Bunyi mulut-mulut gitu? Ada?
Apa dia contohnya? Okey, apa contohnya? Perbuatan yang Nabi pernah lakukan dan sekarang dah tak boleh buat dah. Nabi pun dah tak boleh buat perbuatan tu. Ada tak? Apa dia? Okey, cerita tentang apa? Illa maqad salaf. Itu bukan cerita tentang wanita-wanita yang tak boleh dikahwini. Wa tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurur rahima. Okeylah, sekadar terfikir tapi saya tak jumpa. Kalau jumpa tu kita tulis nanti akan datang. Okey. Tak apalah, itu tak termasuk dalam muqarrah kita. Af'al, al-af'al. Qala rahimahullah azza wa jal, fi'lu sahibi syari'ati la yakhlu imma an yakuna ala wajhi al-qurbati wat ta'ati aw ghairiha. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah, perbuatan pemilik syariat ini, sahibi syariah, sahibi syariah, siapa yang memiliki syariat ni? Syariat yang dimasukkan ni apa? Siapakah yang dimasuk? Apakah maksud syariat di sini? Syariat kadang-kadang bermaksud ahkam fiqhiyah. Kadang-kadang syariat bermaksud ahkam fiqhiyah. Kadang-kadang syariat sama erti dengan ad-din. Kadang-kadang syariat sama erti dengan ad-din, sama erti dengan al-millah. Millah, syariah, din, sama makna, iaitu segala apa yang disampaikan, diwahyukan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Yang mana Sayyidina Jibril AS di akhir hayat Nabi tanya soalan kepada Nabi, apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan, apa dia alamat hari kiamat. Lalu akhirnya selepas Sayyidina Jibril keluar, meninggalkan, 3 hari selepas tu Nabi tanya Sayyidina Umar, ya Umar, atadri man sa'il? Kata Sayyidina Umar, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tanya soalan itu adalah Jibril alaihissalam. Beliau telah datang bertanya untuk mengajar kamu semua tentang agama kamu semua, iaitu dinakum ay syari'atakum ay millatakum. Apa dia? Agama kita merangkumi hukum-hukum zahir, hukum akidah, hukum tasawuf, dan juga agama kita ini juga mengambil berat tentang menceritakan peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku, supaya kita tahu apakah fitnah akhir zaman, apakah ujian-ujian yang akan Allah berikan kepada umat Islam sampailah ke hari kiamat, supaya kita dapat mengelak daripada terkena fitnah tersebut. Kita tahu, kita berada pada zaman ujian yang begini, jadi kita akan mengelak diri daripada sebarang perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah pada zaman ujian itu berlaku. Okey. Jadi asy-syariah di sini seakan-akan dia adalah bermaksud ad-din. Fi'lu sahibi syariah ay fi'lu sahibi ad-din, sahibu al-millah. Namun boleh juga kalau kita fahami asy-syariah di sini dengan maksud hukum hakam fiqh. Pemilik bagi hukum hakam fiqh boleh juga, kan? Namun ia adalah, kenapa dikhususkan pada hukum hakam fiqh? Pemilik kepada hukum hakam akidah bukan Allah, bukan Nabi. Jadi kalau ikut secara kefahaman sayanya, syariat yang dimasukkan di sini wallahu taala a'la wa a'lam adalah bermaksud ad-din awil millah. Ini masukkan dengan syariat di sini, fi'lu sahibi syariah ay fi'lu sahibi hadzal din, hadhihi al-millah, wa hiya millatul Islam allazi yashmal al-aqidah wasyariah. Syariah sini sudah masuk kuahkan fiqh wa tasawuf wa ma'rifatu fi taniz zaman. Pemilik syariat ni, pemilik agama ni, siapa pemilik agama ni? Allah. Betul tak? Pemilik Islam ni siapa? Allah.
Tetapi yang dimasukkan di sini, kita tak bincang perbuatan Allah. Sebab yang kita nak tengok perbuatan ni, yang nampak depan mata tu, adalah merujuk kepada perbuatan Nabi. Jadi bermaksud di sini fi'lu sahibi syariah, yang dimasukkan iaitu perbuatan pemilik syariat, iaitu Nabi Muhammad. Ini adalah atas dasar majaz. Kerana hakikatnya sahibus syariah huwa Allah, wa amma rasul muballigh an syariati rabbih. Nabi hanya penyampai apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Tetapi hakikat pemilik syariat ini, pemilik agama ini adalah Allah. Allah yang menentukan ini boleh atau tidak boleh, ini halal, ini haram. Nabi, peranan Nabi menyampaikan titah perintah Allah Azza wa Jalla. Cuma subhanallah, betapa cintanya Allah berbagi Nabi. Kadang-kadang di sana ada hukum yang Allah beri kepada Nabi untuk buat pilihan. Allah tidak meletakkan hukuman, melainkan diberikan kepada baginda Nabi untuk meletakkan hukuman. Nak halalkan ke nak haramkan. Syat tingginya darjat Nabi sampai tahap itu. Contohnya macam kita bisa dengar, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tidak akan menyusahkan umatku, nescaya akan kusuruh umatku untuk bersugi setiap kali nak sembahyang. Maksudnya apa? Akan kusuruh secara wajib. Baik, Allah bagi pilih pada Nabi, nak wajibkan pun boleh, nak sunatkan pun boleh. Ulang wahai kekasihku. Lalu Nabi sayang kepada kita, sunatkan. Sebab kalau wajib akan ada yang tinggal, bila yang tinggal akan ada berdosa. Nabi tak nak umat Nabi ni banyak masuk neraka. Ya. Walau jahat macam mana pun umat ini, tetapi jiwa Nabi itu seluruhnya menyeluruh kepada seluruh kita. Walaupun kita sendiri kadang-kadang jahat, perangai dengan Allah Ta'ala dengan Nabi, tak, Nabi lain. Nabi sayang sungguh pada umat baginda. Sehingga bila Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling istimewa mendapat syafaatmu ya Rasulullah? Nabi kata, orang yang istimewa mendapat syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kata Syekh Husri, Sayyidina Abu Hurairah tanya orang yang paling tinggi darjat di kalangan umat yang dapat syafaat special. Nabi tak jawab soalan tu. Nabi kata, jawab dengan jawapan yang menyeluruh ke seluruh umat Nabi. Siapa saja sebut la ilaha illallah Sayyidina Nabi SAW Muhammad Rasulullah, mati dalam keadaan syahadah ni, dia akan jadi orang istimewa sebab dia akan memperolehi syafaat Nabi. Jadi ini sikap baginda Nabi. Jadi ada beberapa keadaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi buat pilihan. Macam ada sahabat Nabi tanya, haji ni wajib tiap tahun ke setahun sekali ke macam mana? Ke berdasarkan kemampuan? Nabi kata, law qultu na'am la wajab wala mastata'tu. Kalau saya kata ya, tiap-tiap tahun, nescaya wajib akan menjadi haji. Haji akan menjadi wajib setiap tahun. Tapi kamu takkan mampu. Jadi apa yang kita faham, maksud Allah bagi pilihan kepada Nabi, nak wajibkan tiap-tiap tahun ke atau sekali seumur hidup? Lepas tu kita yang belajar syariat Nabi Muhammad, kita kena ada jiwa begitu. Kena ada jiwa yang rahim. Dan hadis yang kita mula-mula dengar daripada guru kita adalah hadis Ar-Rahmah. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Jadi kita sebagai umat Islam dikenal jiwa begitu. Seluruh kaum muslimin ni, sama ada yang baik, sama ada yang jahat, sama ada yang sayang kita, sama ada yang kerja maki kita. Bukan kerja kita tu. Kerja kita satu, sayang kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Dia nak maki kita ke, salah, kan? Dia nak marah kita ke, dia nak buat apa, itu pulang kepada dia. Tapi bukan kerja kita untuk marah orang. Kerana semua umat Nabi Muhammad ni adalah saudara kita. Sehingga diajar dalam tasawuf, kalau boleh kita, kalau orang tu dia seronok sangat hentam kita, contoh maki kita, kita niat, tak apa saya sedekahkan. Yang penting dia gembira. Sampai tahap gitu kan. Tak apa dia nak maki saya, itu saya sedekah. Saya bagi hadiah lah. Okay, biar dia puas hati sikit kan. Dia maki, lega hati dia, alhamdulillah, seronok. Kita tengok sebab dia lega hati kan? Walaupun dia sedap mengata kita, bukan kerja kita. Mari kita mensedekahkan kehormatan kita kepada dia supaya dia hentam kita ikut dan lalu dia gembira. Kegembiraan dia tu kegembiraan juga kepada kita. Tapi payah nak sampai tahap tu kan? Selalu orang hentam kita, angkat tangan terus kan? Ya Allah, turunkan azab kepada dia. Ya Allah, hancurkan dia 7 keturunan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuba kalau orang maki kita, kita doa, ya Allah, ampunkan dosa dia. Payahnya nak keluar lah. Masa tengah geram kan, orang kena zalim, doa mustajab.
Apa salahnya doa yang baik-baik? Mustajab betul insya-Allah. Sebab kita adalah orang yang dizalimi dan doa orang dizalimi mustajab. Maksudnya di sinilah at-tasawuf. Jadi Rasulullah SAW begitu, memilih yang terbaik kepada umat baginda. Allah. Fi'lu sahibi syari'ati, perbuatan sahibu syariah. Maksudnya perbuatan baginda Nabi alaihi salatu wasalam yang merupakan sahibu syariah secara majaz, bukan secara hakikah. Dianggap Nabi sebagai sahibu syariah kerana Allah Ta'ala yang mengwahyukan kepada Nabi untuk menyampaikan Islam kepada kita. Lalu Nabi dianggap sebagai pemilik syariat dari sudut baginda adalah wakil daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi hakikat siapakah pemilik syariat? Allah Azza wa Jalla. Cuma tajuk kita tak bincang perbuatan Allah. Okey? Perbahasan kita adalah membincangkan perbuatan Nabi SAW. Al-af'al. Al-af'al ni tajuk lah Cuma kalau kita buka makhtutat, dia tak ada tu al-af'al tengah-tengah, lepas tu kat bawah tu gitu je. Orang tu ni tajuk dia. Tak ada. Manuskrip tulisan lama tu satu baris je. Al-af'al fi'lu sahibi syariah. Jadi ialah cara-cara kita cetak baru ni, kita bagi nampak jelas ada baris semua supaya orang tahu ini adalah tajuk. Cuma dalam mata warakat perasan tak banyak jumpa tajuk ini antara contoh tajuk yang didatangkan khusus oleh Imam Al-Haramain. Fi'lu sahibi syari'ati wa huwa Nabi alaihi salatu wassalam la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wat ta'ati aw ghairiha. Perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan sunyi daripada sama ada, maksud dia sekarang Sayyidina Imam Al-Haramain nak mendatangkan konsep as-sabru wat taqsim. Ini satu konsep yang banyak sangat digunakan oleh ulama mutakallimun, ulama kalam, ulama usul fiqh, dan juga digunakan juga oleh para fuqaha. Konsep bukan ta'arud tarjih, konsep as-sabru wat taqsim. Keluarkan semua kemungkinan, kemudian kita tengok satu-satu kemungkinan tu apa dia punya cerita dia, supaya kita punya perbincangan menyeluruh. Keluarkan segala kemungkinan. Kalau kita nak menyatakan perbuatan kamu ni salah, sebab kalau kamu buat macam ni ada 3 kemungkinan, gini. Ketiga-tiganya salah. Jadi kita dapat isbatkan perbuatan dia salah. Ini banyak digunakan oleh golongan Al-Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah dalam mereka membincangkan membincangkan mazhab-mazhab yang sesat. Contoh macam kalau kita sebut kepada orang muslimin, sahabat-sahabat kita daripada golongan Kristian contoh. Kita kata sekarang, kamu kata Nabi Isa tu anak Tuhan atau bukan anak Tuhan? Kamu kata Nabi Isa itu sebagai utusan Allah atau dia sebagai Tuhan? Dia kata kami dakwa dia sebagai Tuhan. Okey, kalau kamu dia dakwa dia sebagai Tuhan, soalan yang kedua, adakah Nabi Isa pada i'tikad kamu mati di tiang salib atau tidak? Orang Kristian kata ya, kami i'tikad kami Nabi Isa mati di tiang salib. Okey, persoalan, kalau Nabi Isa mati di tiang salib, kalau Nabi Isa Tuhan dan golongan Yahudi yang membunuhnya adalah hamba Tuhan, macam mana hamba Tuhan boleh mengalahkan Tuhan? Okey, dikeluarkan kemungkinan. Okey, kalau begitu, maka yang pertama, adakah orang Yahudi juga Tuhan atau bukan Tuhan? Keluarkan segala kemungkinan. Dia Tuhan ke bukan Tuhan? Kalau kamu kata orang Yahudi Tuhan, mai kalau begitu tak sepatutnya kena sembah Nabi Isa, kena sembah Tuhan yang kuat. Sebab buat apa jadi Tuhan kalau tak kuat? Sekarang dulu Tuhan kan, kamu nak kata dia Tuhan ke bukan Tuhan? Okey, kalau kamu kata golongan Yahudi juga Tuhan, maknanya ada 2 Tuhan. Tuhan yang mati dibunuh, Tuhan yang membunuh. Kenapa nak kena sembah Tuhan yang dibunuh? Tapi kamu sembah Nabi Isa. Maknanya tak sepatutnya kamu sembah Nabi Isa, patut kena sembah orang Yahudi yang berjaya membunuh Tuhan. Rupanya Tuhan pun tak kuat sangat. Sembahlah pembunuh Tuhan, dia lagi kuat. Ke kamu nak kata Nabi Isa Tuhan, Yahudi bukan Tuhan?
Kata Yahudi bukan Tuhan. Nabi Isa tahu, kalau Yahudi bukan Tuhan, macam mana pula hamba Tuhan boleh bunuh Tuhan? Kalau dia Tuhan, tahanlah sebab dia Tuhan, dia berjaya bunuh Tuhan yang lain. Jadi berlaku perlawanan di antara dua Tuhan. Cuma bila kalaulah Tuhan yang kalah, kenapa disembah Tuhan yang kalah? Sembahlah Tuhan yang tak kalah. Okey, kamu kata Nabi Isa adalah Tuhan dan Yahudi bukan Tuhan. Persoalan yang kedua, kemungkinan ini kita timbulkan pula soalan. Kenapa pula bukan Tuhan boleh bunuh Tuhan? Siapa yang sebenarnya kuat? Tuhan ke bukan Tuhan? Okey, katakan Nabi Isa telah pun, okeylah, sudah, okey, dia pun tak ada jawab. Pak, kita guna segala kemungkinan, kita pun keluarkan dia punya keputusan setiap kemungkinan. Ini konsepnya dipanggil sebagai as-sabru wa taqsim. Tengoklah kegunaan dia apa. Kita tujuan nak berdebat pun boleh juga. Tujuan nak mengeluarkan fakta pun boleh juga. Okey, kalau kita kata contoh, okeylah, salamna jadalan. Okeylah, kami pegang sekejap apa yang kamu pegang. Nabi Isa Tuhan dan dia telah meninggal dunia. Persoalan dia redha ke tidak dia kena bunuh? Sebab kamu kata Nabi Isa diutuskan Tuhan untuk menebus dosa manusia. Dia redha tak dia dibunuh? Baik, dia tahu tak, Nabi Isa tahu tak, saya ni Allah utuskan saya atas dasar untuk saya mati di tiang salib supaya dosa orang semua terhapus. Redha ke tak redha? Nampak? Keluarkan dua kemungkinan. Ada tak kemungkinan ketiga? Redha pun tidak, tak redha pun tidak. Ada ke? Tak ada. Dia dua je. Redha ke tak redha? Kalau redha, kenapa marah Yahudi? Maksudnya, terima kasih Yahudi, kalau kamu tak bunuh, kita semua berdosa lagi. Dan memang Nabi Isa, kamu kata Nabi Isa pun tahu dia memang tujuan datang di atas dunia ni untuk dibunuh. Kena ucap terima kasih kepada Yahudi. Itu kalau Nabi Isa redha. Kalau Nabi Isa tak redha, kalau Nabi Isa tak redha dia dibunuh, habis tu kenapa dia diutuskan oleh Tuhan? Tuhan ayah. Patutnya kena tak puas hatilah, kenapa saya ayah, bagilah orang lain kan? Nampak? Tapi kamu kata Nabi Isa diutuskan Tuhan. Kesian Nabi Isa. Berlaku lost communication antara Nabi Isa dan juga ayahnya. Kalau kamu kata Allah tu ayah Nabi Isa. Okey, akhirnya Nabi Isa meninggal lah. Okey, kamu pun tak ada jawab. Timbul soalan yang seterusnya. Masa Nabi Isa meninggal dunia tu 3 hari baru bangkit. Dalam agama Kristian berlaku kiamat, berlaku kebangkitan pada Nabi Isa lepas 3 hari Nabi Isa dikebumikan. Saya jadi minat sikit sebab saya pernah belajar bab ni. Dulu saya rajin juga baca Taurah kan. Rajin takut rasa Quran tak habis lagi kan. Ada saya beli Bible, ada kat rumah Bible dalam bahasa Arab Masa beli tu sampai paderi Kristian dekat Marak tu tanya, kamu boleh buat apa? Saya Azhari, saya kata. Saya beli untuk tahu tentang mana agama yang benar. Agama Islam ke agama Kristian? Dia pun muka macam marah je. Tapi yelah, kita nak beli, dia kan marah kan. Kalau tak bagi jual, kenapa tangkap Marat kan? Itu satu masalah juga kan. Tapi dia tak jawab apa, tak apalah. Kalau tidak, saya timbulkan persoalan tu. Asal taksim yang seterusnya. Okey, katakan Nabi Isa, okeylah, salamna jadalan. Nabi Isa adalah anak Allah. Lalu Nabi Isa diutuskan Allah untuk dibunuh. Akhirnya Nabi Isa wafat di tiang salib. 3 hari lepas tu Nabi Isa dibangkitkan semula. Soalan, Nabi Isa Tuhan ke bukan Tuhan? Kalau kamu kata Nabi Isa Tuhan, sekarang Tuhan sudah meninggal. Selama 3 hari siapa uruskan dunia? Ya, kita hidup macam mana tanpa Tuhan? Siapa nak bagi rezeki 3 hari? Kalau kamu kata dia Tuhan, 3 hari makhluk tidak hilang Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, kenapa kamu menyembah dia? Macam kami kan, Nabi Isa bukan Tuhan. Betul lah, tak kisah sebab Tuhan ada. Okey, dia kata ada 2 Tuhan. Okey, bila ada 2 Tuhan, kita keluar pula kemungkinan. Siapa yang kuat, siapa yang lemah? Kedua-dua sama kuat. Semua kemungkinan itu akan menyebabkan kita akan sampai kepada natijah akhir yang kita inginkan. Ini konsep menggunakan konsep akal, as-sabr wa taqsim. Tetapi konsep ini sangat penting di dalam kita berdialog, dalam kita memahami apa-apa tindakan. Jadi di sini Sayyidina Imam keluarkan juga kemungkinan, tapi bukan nak berdebat dengan sesiapa lah. Beliau keluarkan, okey, sekarang perbuatan Nabi hanya ada 2 kemungkinan. Sama ada perbuatan Nabi itu ibadah atau bukan ibadah. Ada tak lagi kemungkinan yang seterusnya? Bukan ibadah tu maksudnya perbuatan yang jaiz, perbuatan yang bukan ibadah khusus. Okey, ada tak kemungkinan yang lain? Kalau kita ada perbuatan yang jaiz, maksudnya bukan ibadah, perbuatan ibadah satu lagi apa dia?
perbuatan dosa. Itu kita. 3. Dosa, ibadah. Buat benda yang bukan ibadah pun tidak, dosa pun tidak. Benda jaiz, benda mubah. Bagi baginda Nabi SAW ada tak? Yang ketiga tak ada. Sebab itu didatangkan hanya 2 kemungkinan. Okey, setelah kita tahu perbuatan Nabi ni ada 2 kemungkinan. Perbuatan Nabi adalah ibadah atau bukan ibadah. Sekarang kalau ibadah, macam mana kesannya? Kalau bukan ibadah, apa pula yang kita boleh lakukan? Kita akan masuk sekarang. Qala rahimahullah azza wa jalla, fi'lu sahibi syari'ati la yakhlu imma an yakuna ala wajhi al-qurbati wat ta'ah aw ghayriha, ay aw la yakun ala wajhi al-qurbati wat ta'ah. Kalimah al-qurbah, kalimah at-ta'ah sama maknalah secara kasarnya. Qurbah memang mendekatkan diri kepada Allah, ibadat lah tu. Ta'at tu ibadat lah. Cuma dia 2 kalimah yang beza bunyi lah, tetapi makna sama. Dan orang Arab kadang-kadang memang mendatangkan 2 kalimah yang sama erti tapi datangkan sama. Dia datangkan sekali lah ayat tu. Ala sabilil qurbati wat ta'ah. Al-qurbah wat ta'ah wala la? Na'am, al-qurbah hiya ta'ah wat ta'ah hiya al-qurbah. Tapi kenapa didatangkan kedua-duanya? Ala sabil atfut tafsir. Yang ni tafsirkan yang ni tafsirkan ini. Kok ada yang tak faham. Qurbah ni apa? Ta'at. Ta'at apa? Qurbah. Selesai. Okey. Ini cara orang Arab tulis lah. Kalau cara bangsa lain mungkin beza pula, ikut dia punya sistem dia lah. Tapi dalam sistem pertuturan orang Arab, mereka menggunakan konsep atfut tafsir artinya. Didatangkan 2 kalimah yang kedua-duanya sama makna. Innal insana wal bashar. Insan bukan bashar. Bashar wal insan. Insan wal bashar. Habis kenapa datang dua? Datang satu. Ikut saya lah. Saya bercakap. Dan tidak menjadi masalah dalam bahasa Arab untuk didatangkan 2 kalimah sama erti atas dasar atfu al-atfi, min babi atfi at-tafsir atau atfi al-bayan. Imma an yakuna ala sabil, imma an yakuna ala wajhi, ay ala sabili al-qurbati wat ta'ah atau ghairiha, ay ala sabil ghairil qurbati wat ta'ah. Perbuatan Nabi sama ada ianya adalah ibadah atau ianya bukan ibadah. Okey, sekarang kita masuk kemungkinan yang pertama. Fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ah. In kana, ay in kana fi'lu sahibi syari'ah. In kana di sini maksudnya in kana fi'lu sahibi syari'ah. Fa in kan, sekiranya perbuatan baginda Nabi itu adalah merupakan al-qurbah dan juga at-ta'ah, iaitu ibadat. Perbuatan Nabi itu adalah unsur ibadat. Nabi sembahyang, Nabi puasa, Nabi zakat, Nabi tunaikan haji, Nabi buat umrah. Okey? Perbuatan yang berunsurkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kalau nak kira-kiranya semua perbuatan Nabi adalah ibadat sebab Nabi niatkan kerana Allah. Namun kita melihat sekarang ni perbuatan itu sendiri tanpa melihat kepada niat, dia ibadat ke tidak? Sembahyang ibadah, minum air bukan ibadah. Tapi kalau saya minum air kerana Allah dah menjadi ibadah. Tapi asal-asalnya dia bukan ibadah. Okey, fa in kana ala wajhi al-qurbati wat ta'ah, kalau perbuatan Nabi itu merupakan perbuatan yang adalah berunsur ibadah, apa kemungkinan yang ada? Ada 2 kemungkinan. Maka dikeluarkan lagi kemungkinan. Dia menggunakan konsep as-sabr wa taqsim. Dikeluarkan habis segala kemungkinan untuk dinyatakan setiap satu jenis tu bagaimana hukum dia. Apa kaitannya dengan kita? Fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ah fa in dalla ad-dalilu ala al-ikhtisas yuhmalu ala al-ikhtisas. Sekiranya ada dalil, datang dalil yang menunjukkan bahawa ala al-ikhtisas, ay ala anna hadzal fi'la khassun bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqat.
Ada dalil bagi tahu, kita cek dalil, rupanya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi tadi rupanya hanya khusus kepada Nabi, bukan kepada umat baginda. Macam yang kita buat contoh tadi, puasa Nabi berhari-hari tanpa berbuka, dipanggil wisal. Al-wisal, Nabi berpuasa tanpa berbuka berhari-hari pula tu, 2 hari, 3 hari. Puasa ibadah tidak? Ibadah. Bila ibadah, kita mula nak ikut, sebab kita nak ikut Nabi SAW. Bila kita nak ikut baginda Nabi SAW, kita tanya dulu, perbuatan ni apa? Ibadah tidak? Ibadah. Okey, adakah ibadah yang saya nak ikut Nabi ni, iaitu saya nak puasa 3 hari berturut-turut tanpa berbuka langsung, main 24 jam kali 3. Berapa tu? 24 kali 3 berapa? 70? 72 Betul? 72 jam. 72 jam tak makan, tak minum, tak apa. Boleh ke tidak? Cek hadis, rupanya Nabi larang. At'amani Rabbi wa saqani. Ana lastu kahayatikum. Saya bukan macam kamu. Saya lain. Allah Ta'ala memberikan kepada saya kekuatan sehingga saya tak rasa lapar dan dahaga. Kamu tak. Kamu Allah tak bagikan pengkhususan sebut. 72 jam tak makan, InsyaAllah lah, kubuh yang asyik lah kan. Buka siap-siap lah kan, standby kan. Kod-kod jadi apa, senang dah buka awal kan. Kalau tak jadi, tutup balik kan. Okey, Nabi tidak. Jadi berlaku khusus kepada baginda Nabi SAW. Fa in dalla dalilu ala al-ikhtisas yuhmalu ala al-ikhtisas. Maka kalau perbuatan yang merupakan ibadah itu, rupa-rupanya ada dalil lain yang menunjukkan ibadah itu hanya khusus pada Nabi. Nabi saja boleh buat, orang lain tak boleh buat, maka tak bolehlah kita buat, kerana dia adalah khusus. Yuhmal ay yuhmal fi'lu an-nabi SAW hina izin ala al-ikhtisas. Perbuatan Nabi ketika itu ditanggungkan, difahami bahawa ia hanyalah khusus kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Maka tak bolehlah kita berpuasa berhari-hari sebab membawa kepada kemudaratan. Jadi haram kita berpuasa berhari-hari tanpa ada berbuka. Tanpa berbuka Sebab perbuatan itu hanya khusus pada baginda Nabi, tidak khusus kepada kita. Jadi tak boleh buat lah. Cerita je lah Nabi buat gini. Nabi, subhanallah, Nabi puasa berhari. Jom kita buat, jangan, dosa kita. Jadi ada pengkhususan kepada baginda Nabi SAW. Wa illam yadul. Okey, kalau orang tanya kenapa ada hukum-hukum khusus yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Ada perkara-perkara khusus. Contoh macam kalau kita berperang, kalau kita pergi berperang, kalau bilangan musuh dengan kita tu lebih kurang sama je, tak boleh lari kita. Betul tak? Melainkan kalau memang dah akhirnya memang dah nak kalah, kalau kita teruskan juga semuanya syahid, ketika itu ada rukhsah untuk kita lari balik supaya kita dapat membina strategi yang seterusnya. Okey? Kalau bilangan musuh berganda-ganda, kita ada 300 orang, tu dia mereka sampai 30,000 orang. 30,000 nak lawan 300. Kita boleh lari, tak berdosa. Tapi kalau tak nak lari, ia boleh juga semuanya syahid, besar juga pahala tu kan? Tapi ada rukhsah boleh lari. Adapun baginda Nabi SAW, kalau seluruh kaum Nabi lari, tinggal Nabi seorang, Nabi tak lari. Allah Ta'ala kata, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Faqatil fi sabilillah, hendaklah engkau, wahai baginda Nabi SAW, hendaklah dikau berperang pada jalan Allah. La tukallafu illa nafsak. Tidak ditaklifkan hukum ini melainkan hanya dirimu ya Rasulullah. Nak menunjukkan apa? Menunjukkan ada hukum lain pada baginda Nabi. Bila hukum agak berat pada Nabi, tidak pada kita, maknanya pahala Nabi lebih tinggi. Nabi wajib qiyamul lail, maka pahala Nabi lebih tinggi. Kita qiyamul lail dapat pahala sunat, Nabi qiyamul lail dapat pahala wajib. Pahala wajib lagi banyak, maka pahala Nabi lebih banyak daripada pahala umat.
Dalam masa yang sama, kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, ini menunjukkan bila Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan menyuruh seseorang melainkan dengan kemampuannya. Tahulah kita bahawa asja'u khalqillah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Seberani-berani manusia, makhluk Allah yang paling berani adalah baginda Nabi. Sehingga Allah taklifkan Nabi jangan lari. Baik kalau seorang pun Nabi akan lawan. Baik kalau kita hebat macam mana silat, kuntau apa semua, hai geletar dah satu kan. Geletar dah. Buah silat, buah bunga pun dah tak bunga dah, geletar je bunga kan. Dah begini dah bunga dah. Dia tak jadi cantik dah kan. Orang kata bunga getar dah macam tu kan. Sebab secara adat yang kita akan takutlah kita seorang. Macam mana nak lawan sampai 30,000? Tak, Nabi tak boleh lari. Sebab Allah nak tunjuk kepada kita Nabi lain daripada yang lain. Sebab itu ada hukum khusus yang Allah bagi tahu kepada Nabi, hanya Nabi saja boleh buat. Nak bagi tahu kepada kita bahawa Nabi ni lain daripada Nabi, daripada lain. Huwa bashar, na'am, lakinnahu laysa kasa'iril bashar. Nabi manusia betul, bukan kita kata Nabi Tuhan. Kita tidak melampau-lampau pada hak Nabi, sebagaimana orang Kristian melampau-lampau pada hak Nabi Allah Isa. Namun huwa laysa kal bashar, laysa ka bashar mu'tad. Nabi bukan macam manusia biasa yang lain. Nabi lain. Allah Ta'ala turunkan Quran. Kalau turunkan ke atas kita, meletup terus Bayangkan kalau Allah turunkan Quran di atas gunung pun boleh pecah gunung. Cuba Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada kita. Tak payah wahyu lah, Allah tunjuk muka jin kat kita. 4-5 hari demam. Tu belum turun wahyu lagi, baru tengok jin kan. Tengok hantu pocong lah, apa benda lah. Habis dah seminggu tak tentu hala. Itu baru dibuka sikit. Tu baru turun wahyu, lenyek. Tiba-tiba Nabi SAW boleh terima wahyu. Dan pernah Nabi terima wahyu, kaki Nabi di atas peha Nabi. Nabi ketika itu sedang baring atau macam mana saya terlupa, tapi di atas peha salah seorang sahabat Nabi. Kata sahabat tu, saya tak ingat, saya Sayyidina Zaid macam nak patah tulang peha beliau. Beliau berat sangat Nabi ketika itu. Dan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, tulang manusia yang paling kuat sekali adalah tulang peha. Syekh Yusri ke doktor, tulang yang paling kuat sekali tulang peha. Tapi Sayyidina Zaid, kalau tak silap dia, kata saya ketika tu rasa macam nak remuk tulang peha saya. Kalau tak kerana Allah memberikan inayah, kekuatan pada beliau juga, dan saya patah pinggang tu, patah tulang tu, wahyu sedang turun. Dan pernah Nabi di atas unta, turun wahyu, terduduk unta dahsyat wahyu. Jadi Nabi bashar, tapi bukan seperti manusia yang lain. Sebab tu ada hukum khusus hanya kepada baginda Nabi, untuk menunjukkan Nabi adalah manusia yang paling agung yang pernah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, seterusnya fa'in wa illam yadul lam yuhtas bihi. Kalaulah dalil tidak ada dalil yang menunjukkan ada pengkhususan kepada baginda Nabi, lam yuhtas bihi. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan Nabi buat satu ibadah, kita nak cuba buat, tapi kita cuba tengok dalil. Ada tak dalil yang menunjukkan kok-koklah perbuatan ni hanya untuk Nabi? Tak jumpa. Kita tak menjumpai sebarang dalil yang menunjukkan perbuatan tu hanya khusus pada Nabi. Maka kata Sayyidina Imam Al-Haramain Al-Juwaini, lam yukhtassa bihi. Lam yukhtassa bihi. Perbuatan tersebut la yukhtas, ay la yukhtas fi'lu an-Nabi alaihi wasallam bihi, ay bi Rasul faqat. Bal hadzal fi'l mubah li jami'i ummatihi alaihi salatu wasallam. Jadi ketika itu perbuatan yang dibuat oleh Nabi yang merupakan ibadah tadi tidaklah hanya khusus kepada baginda Nabi, bahkan boleh juga dilakukan oleh mana-mana umat baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Sebab tidak ada dalil pengkhususan. Kita baca dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah alaihi salatu wasallam. Dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah disebut baginda Nabi alaihi salatu wasallam pernah sembahyang malam, rakaat pertama selepas baca Al-Fatihah, dibaca Al-Baqarah sampai habis. Rakaat pertama habis Baqarah, tak rukuk, sambung dengan Ali Imran sampai habis, sambung dengan An-Nisa sampai habis. 3 surah, kata saya 4 surah dalam apa? 3 surah tu 4 surah saya tak ingat. Tapi yang pentingnya Al-Baqarah, Ali Imran tu memang dibaca dalam rakaat yang pertama. Berapa jam tu Okey, cuba kita cari dalil. Ada tak dalil yang Nabi kata jangan buat ni saya seorang je? Tak.
Sebab buktinya ada sahabat yang tengok Nabi sembahyang malam, lalu beliau pun ikut. Bila ikut, tu dia sampai kata beliau, ya Allah, saya sampai terfikir nak buat satu benda tak elok. Orang tanya sahabat tadi, apa dia? Iaitu nak mufarakah sembahyang dengan Nabi. Sebab ya Allah, lama tau. Dan kalau berdiri lama tahan lagi. Rokok selama berdiri pula tu. Biasanya kita kan boleh pakai panjang, tapi masa rokok berapa minit? 5 minit, 6 minit. Bayangkan Nabi sebenarnya tak macam tu. Kalau lah berdiri katakanlah sejam lah, taklah sejam setengah. Rokok sejam setengah. Cuba try. Saya pernah try. Macam nak pengsan tuan-tuan. Lebih berat masa sujud. Rasa ya Allah, habis lenguh kepala dia buatnya. Cuba try. Tapi saya tak pernah try sampai sejam setengah. Bantai lebih kurang setengah jam je. Sajalah nak rasa. Sampai orang Arab datang lah, pegang kita setengah jam tak bergerak. Ingat kau mati kan. Buat di tepi pantai pula tu. Yelah, sebab kita jadi musyrik masa tu. Orang perempuan, isteri saya, anak-anak pergi mandi belah perempuan. Orang lelaki tak ambil sebab jadi musyrik masa tu. Saya pun ambil peluang, jauh sikit boleh doang, try semayang tadi. Orang tak ada. Try lah, lebih kurang dalam setengah jam. Bacalah surah banyak-banyak sikit, setengah jam diri, setengah jam rokok. Tidak pun lebih kurang begitu. Ya Allah, rasa dah, wow. Masa sujud tu orang datang. Biar. Lepas tu saya pun tahu dia kata maksud dia tengah semayang. Okey lah, selesai lah. Itu pun setengah jam. Akhirnya sahabat tadi macam tak nak buat. Tapi Nabi tak kata lepas ni jangan buat lagi, jangan semayang ikut saya. Nabi tak kata. Maka tahulah kita, perbuatan semayang lama itu bukan hanya khusus pada baginda Rasul SAW. Tapi siapa yang nak buat? Soalan lah kan, siapa yang nak buat? Tapi ada para ulama kita yang buat. Sayyidina Imam Syekh Yusri contohnya, beliau pernah cerita kepada kami, beliau pernah gerhana matahari lebih kurang 3 jam gerhana matahari. Lalu beliau mengamalkan macam yang Nabi buat. Start gerhana, start angkat takbir, habis gerhana, baru bagi salam. 3 jam. Memang saya setakat ni boleh cerita je lah. Saya pernah ikut dengan Syekh Yusri sembilan gerhana bulan. Sebab bulan tak lama. Bulan tak lama. Bulan kadang-kadang sejam je. Okey, tahan lagi lah. Ni sampai 3 jam kan. Tak sampai iman lagi tahap tu. Tapi memang ada orang boleh buat. Nak katanya kerana tidak berlaku khususiat kepada baginda Rasul SAW saja. Wa illam yadulla ad-dalil ala anna al-fi'la alladhi fa'alahu Rasul SAW khasun bi Rasulillah, hina idzin naqul inna hadzal fi'la lam yakun khas bi Rasulillah bal yakun aidan lil ummah in aradna an naf'al kama fa'ala al-habib alaihi salatu wasalam. Sebab bila Nabi buat, perbuatan tu boleh dibuat, tidak haram. Sebab Nabi tak akan buat benda haram, dan Nabi juga tidak akan buat benda makruh. Nabi hanya melakukan perbuatan mubah, wajib dan juga mustahab. 3 saja perbuatan Nabi. Ya imam mubah, ya imam wajib, ya imam mustahab. Makruh, Nabi tak akan buat perbuatan makruh. Walaupun mungkin perbuatan tu kalau kita buat jadi makruh, boleh juga. Kadang-kadang perbuatan yang dibuat oleh Nabi, kalau kita tiru jadi makruh. Tapi kalau Nabi buat tak jadi makruh. Contoh seperti buang air kecil secara berdiri. Ini contohlah. Kita biasa dengar dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan, contohnya kalau tak silap saya dalam Sunan Abi Daud, Nabi SAW pernah buang air kecil secara berdiri. Okey, orang lelaki kalau nak buang air kecil berdiri, boleh tak boleh? Bukan Alkitab kata apa? Makruh. Orang lelaki kalau buang air kecil secara berdiri adalah makruh. Habis Nabi buat. Dan tadi kata Nabi tak buat benda makruh. Lalu para ulama kata, betul Nabi tak buat benda makruh. Bila Nabi buang air kecil secara berdiri, perbuatan Nabi menerangkan syariat. Lalu Nabi bila buang air kecil secara berdiri, tahulah kita bahawa buang air kecil secara berdiri tidak haram. Sebab kalau haram Nabi tak akan buat. Bila Nabi pernah buat, maka ternafilah pengharaman daripada perbuatan tersebut. Habis kenapa makruh? Sebab ada dalil Nabi tak bagi. Jadi tahulah kita, Nabi tak bagi itu bukan sebab haram, tapi sebab makruh. Buktinya Nabi sendiri pernah buat perbuatan tersebut. Nak terangkan kepada kita, dulu saya tak bagi, bukan haram buktinya sekarang saya buat. Jadi perbuatan Nabi berpahala sebab nak menerangkan syariat. Cuma kalau kita buat jadi makruh. Minum diri, Nabi pernah minum diri. Cuba kita minum diri, makruh dalam mazhab Syafi'i. Mak Zamzam macam mana? Air Zamzam pun sama dalam mazhab Syafi'i.
Walaupun ada pendapat ulama kata sunat minum air zam-zam secara berdiri. Nabi minum berdiri. Nabi minum berdiri sebab tak ada tempat duduk. Orang musim haji semuanya penuh, nak duduk masa bila? Nak duduk macam mana? Jadi ada sebab. Tahulah kita minum berdiri tidak haram. Kalau tidak, nescaya Nabi akan minta maaf, saya perbuatan ni haram, saya kena duduk kat ni. Kalau haram, maknanya ada perbuatan makruh pada Nabi, tidak makruh. Makruh pada kita, tidak makruh pada Nabi. Jadi perbuatan Nabi hanya 3 saja. Ya imam wajib, ya imam sunat, ya imam mubah. Mubah pun tak mustahil bahawa berpahala juga di sisi Allah. Sebab kesemuanya adalah untuk menerangkan syariat. Wa illam yadulla lam yukhtassa bihi. Wa illam yadulla dalil, maknanya ala al-ikhtisas lam yukhtassa, ay lam yukhtassa hadzal fi'lu bihi, ay bin nabi alaihi salatu wassalam. Jadi perbuatan itu tidak menjadi hanya khusus pada Nabi. Apa buktinya? Lianna Allah Ta'ala qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa fi qiraah iswatun hasanah. Benar-benar, sungguh-sungguh bagi kamu itu pada Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang sangat baik. Betul-betul Nabi itu qudwah, menjadi tempat untuk kamu dapat melihat bagaimana sikap yang kamu kena lakukan, pedoman. Subhanallah. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kalaulah orang kata kalau puji Nabi ni melampau-lampau, sebenarnya yang paling melampau puji Nabi adalah Allah sendiri. Kalau orang kata, alah, qasidah burdah melampau-lampau sangat puji Nabi, melampau apa, tak melampau lagi tu. Kalau nak kira yang paling melampau puji Nabi siapa? Allah Ta'ala. Bukalah Al-Quran apa-apa pun, semua kita akan jumpa pujian melampau daripada Allah kepada Nabi. Contoh macam sini, kenapa tak sebut laqad kana lakum fi Muhammadin uswatun hasanah? Kenapa mesti fi Rasulillah? Nabi Muhammad tu bukan hamba Allah ke? Hamba Allah juga. Tapi subhanallah, betapa Allah Subhanahu Wa Taala nak bezakan. Hatta di antara Nabi dengan Nabi pun dibezakan. Sampai tak disebut fi Muhammad. Walaupun kalau sebut Muhammad pun tak ada masalah. Namun dah lain, Nabi Muhammad lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampai kata Syekh Husri, bila Allah qul, kenapa tak kata qulu? Qul huwallahu ahad. Yang kena sebut huwallahu ahad ni siapa? Nabi saja ke? Tak, kita pun kena sebut juga. Kenapa tak Tuhan sebut ayuhan nas qulu? Kenapa hanya qul? Ay qul ant. Qul anta ya habibi. Kenapa kita tak kenapa khitab tu tak sampai ke kita? Macam Allah tak, ya ayyuhallazina amanu, kita kenalah. Tapi kenapa ada beberapa ketika Allah hanya sebut qul, wahai kamu, wahai kekasihku, sebut. Nak katanya yang berhak untuk menerima taklifan daripada Allah secara terus itu Nabi. Orang lain tak layak. Siapa kamu nak dengar wahyu terus daripada Allah? Maka hanya pada kalimah kul saja sudah kita nampak beza di antara Nabi dengan orang lain. Lalu dengan Nabi lah kita pun sebut. Akhirnya bila kita sebut kul wallahu ahad, Nabi berbuat pahala. Sebab Nabi yang menyampaikan itu kepada kita. Subhanallah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan jadi majlis bukan majlis macam Sufik ni kan. Jadi majlis bicara tentang Nabi. Tapi tak apalah kan, salah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bila Allah Ta'ala kata Nabi ni uswah, maksud dia apa? If'alu kama fa'ala Rasul. Sebab tu itulah maksud uswah, qudwah. Bila Nabi sebagai qudwah, kita kena ikut perbuatan Nabi. Maknanya kalau tak ada dalil yang menyatakan perbuatan yang dibuat oleh Nabi itu hanya untuk Nabi, tak ada dalil, maknanya kamu kena buat macam Nabi buat. Sebab memang tujuan Nabi adalah menjadi pedoman, menjadi orang ikutan bagi kita semua. Maka dengan sebab itu Sayyidina Imam Haramain Al-Juwaini mendatangkan ayat ini untuk menyatakan bahawa sesungguhnya perbuatan Nabi mesti kita buat. Sebab memang itu peranan Nabi SAW. Allah Ta'ala kata Nabi ni ikutlah. Tak ada yang cacat pada Nabi. Tak ada benda tak elok pada Nabi. Buatlah apa yang Nabi buat, buatlah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tak ada cacat cela pada Nabi. Maka tirulah apa yang dibuat oleh Nabi, nescaya kamu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tahulah kita boleh buat.
Sebab tu al-af'al an-nabawiyah ni penting. Sebab bila Nabi buat, kita buat. Dan dia berkaitanlah dengan istinbat hakam. Istinbat al-ahkam. Okey. Fayuhmalu 'ala al-wujubi 'inda ba'di ashabina. Lalu setelah kita tahu, perbuatan yang tak ada dalil kata yang hanya khusus untuk Nabi, kita juga boleh buat perbuatan tu sebab tak ada dalil yang kata hanya Nabi saja boleh buat. Okey, selepas kita boleh buat perbuatan tu, boleh buat tu maksud dia apa? Mesti buat atau disunatkan buat atau macam mana? Kalau buat memang tak berdosa, tapi maksudnya dia ada termasuk dalam al-jawaz, iaitu adamul ismi law fa'alna. Tak berdosa kalau kita buat. Sebab kalimah al-jawaz kadang-kadang bermaksud adamul ism bi'itiyani. Adamul ismi bi'itiyani. Kadang-kadang al-jawaz bermaksud yang kita belajar tu, al-mubah tu. Kalau buat tak berdosa, tak buat pun tak berdosa, tinggal pun tak ada pahala, buat pun tak ada pahala. Jadi kalimah al-jawaz tu kadang-kadang bermaksud kalau buat tak berdosa sahaja, bukan kalau tinggal pun tak berdosa. Kadang-kadang al-jawaz maksudnya begitu, tidak berdosa kalau dibuat. Maka kalau begitu, dia akan merangkumi wajib, sunat, makruh, mubah. 4 terus. Jadi bila kita boleh buat perbuatan Nabi, maksud dia kalau kita buat tak berdosa, maka dia akan ada 4 tadi. Wajib, mubah, mustahab, wajib, mubah, mustahab atau makruh. Jadi di mana status dia sebenarnya? Kalau tak ada dalil pula yang mengatakan perbuatan ni wajib buat ke, sunat buat ke, tak ada pula dalil. Yang kita tahu Nabi pernah buat perbuatan ni, dan tak ada dalil yang kata hanya khusus untuk Nabi. Cuma tak ada pula kita jumpa dalil yang menerangkan status perbuatan tu, kita wajib buat ke tak wajib. Jadi kalau begitu keadaannya kita kena buat macam mana? Mujtahid lah ni, bukan kita lah mujtahid. Mujtahid nak kata apa status hukum ni? Sebab kita menjadikan Nabi sebagai pedoman. Cuma adakah bermaksud wajib buat atau disunatkan buat? Kalau ada dalil tak apa. Contoh Nabi SAW puasa Ashura. Contoh Nabi puasa Ashura. Dan dalam masa yang sama Nabi suruh kaum muslimin, kaum mukminin berpuasa juga pada hari Ashura. Jadi ternafilah khususiat Nabi dalam masalah puasa Ashura. Baik kita pun boleh puasa Ashura macam Nabi puasa Ashura. Okey, dalam masa yang sama ada pula dalil, contohnya dalam hadis Sahih Bukhari yang Nabi menyatakan siapa yang berpuasa, puasa. Yang tak nak puasa tak apa. Maksudnya Nabi menjelaskan bahawa puasa Ashura tidak wajib. Maka ketika itu selesai. Kita dah tahu jelas hukum dia. Bukan ini isu kita sekarang ni. Isu kita kalaulah Nabi buat satu perbuatan, tak ada dalil yang mengatakan perbuatan tu hanya khusus untuk Nabi. Dalam masa yang sama kita juga tidak menjumpai sebarang dalil yang menjelaskan secara terperinci status perbuatan Nabi tadi. Wajib kena buat ke atau tak wajib kena buat? Kalau begitu, apa sikap kita? Kata Imamul Haramain, fayuhmalu 'ala al-wujubi 'inda ba'di ashabina. Maka ketika itu perbuatan Nabi tadi ditanggungkan. Maksud difahami, hendaklah kita memahami bahawa perbuatan Nabi itu adalah juga wajib. Wajib pada siapa? Wajib ke atas Nabi dan juga wajib juga ke atas kita. Ini adalah pendapat sebahagian ashab kita. Siapa ashab kita di sini? Ashab Asy-Syafi'iyah. Jadi kalau dah tak ada dalil yang menjelaskan secara terperinci perbuatan itu apa statusnya, wajib buat ke, sunat buat ke, atau harus buat ke, maka ketika itu oleh kerana dia ibadah, isu ni sekarang ni ibadah, dia satu ibadah, tapi kita tak tahu status dia wajib ke, sunat ke, atau macam mana. Maka ketika itu sebahagian ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat wajib perbuatan itu dilakukan oleh kita, dan mereka juga mengatakan perbuatan itu sebenarnya adalah wajib juga pada Nabi SAW. Sebab apa? Ini lebih ihtiyat, ini lebih berjaga-jaga. Katakan di akhirat Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, sebenarnya yang kamu sebut tu salah, tak wajib, sunat je. Adakah kita bermasalah? Tak. Sebab kita juga telah melakukan perbuatan tu. Tapi katakan kalau kita pegang perbuatan ni sebenarnya sunat, tiba-tiba di akhirat Allah kata sebenarnya perbuatan tu wajib. Alamak, terlepas kita. Memanglah tak berdosa sebab tak tahu, tapi terlepaslah kita daripada melakukan satu perbuatan yang baik.
bahkan wajib di sisi Allah sebenarnya. Maka berdasarkan pendapat pertama ni, mereka mengambil sikap ihtiyat, berjaga-jaga, berhati-hati. Maka demi mengelakkan takut di akhirat nanti tiba-tiba perbuatan tu jadi wajib, rupa-rupanya wajib, kita ingat tak wajib, lalu okey, demi untuk mengelakkan daripada berlaku perkara tersebut, kita wajibkan terus. Kalau dia wajib, alhamdulillah. Kalau rupa-rupanya tak wajib, kita tak ada masalah, sebab kita telah melakukan perbuatan tu. Yang penting kita dah buat. Okey, ini pendapat pertama. Fayuhmalu 'alal wujubi 'inda ba'di ashabina. Wa min ashabina man qala yuhmalu 'alan nadbi. Ada juga pendapat para ulama yang di kalangan ulama kita juga Asy-Syafi'iyah yang berpendapat perbuatan tadi yuhmal ay yuhmal fi'lun nabi alaihi salatu wasallam hina idzin 'alan nadbi. Kita fahami perbuatan itu adalah sunat. Sebab apa? Sebab wajib ni bagi mereka lah, nak kata wajib kena ada dalil yang jelas. Bila tak ada dalil yang jelas mengatakan perbuatan itu wajib, maka sekurang-kurangnya kita kata sunat. Sebab kita nak mewajibkan ni mesti ada dalil. Dah pula Nabi tak kata wajib. Jadi okey, tahulah kita ini sebenarnya adalah sunat. Jadi kalau mazhab pertama tadi mereka mengambil sikap berhati-hati, memandang dari sudut berhati-hati tadi, al-ihtiyat. Mazhab kedua pula melihat dari sudut mana dalil yang kata wajib. Kalau memang wajib, takkan tak ada dalil yang mewajibkan. Sekarang tak ada. Yang kita tahu Nabi buat perbuatan tu, dan perbuatan tu bukan khusus pada Nabi. Jadi mana dalil yang kata wajib? Tak ada. Kalau tak ada, takkan kita nak wajibkan. Maka turun daripada wajib jadi apa? Jadi sunat. Okey, ini pendapat yang kedua. Wa minhum man qala yutawaqqafu fihi. Wa minhum man qala yutawaqqafu fihi. Di kalangan para ulama, di kalangan mereka, maksud di kalangan ashab Asy-Syafi'iyah juga ada yang mengatakan yutawaqqafu fihi. Kita tawakuf. Nahnu wallahi la nadri. Lamma sami'na dalil mazhabil awal sah, dalilun qawi min haythu al-ihtiyat. Walakin lamma sami'na dalil al-qawl al-thani kama qawi bi'annahu in kana wajiban fi dalil alladhi yujib. Wallahi nahnu la nadri. Mazhabul awal wallahi la nadri. Sal nastadi. Pendapat mazhab ketiga ni kami tak tahu. Nak kata wajib pun tak berani, nak kata sunat pun tak berani. Jadi tidak boleh nak mengambil keputusan. Mazhab ketiga ni tak nak buat keputusan. Kalau buat memang tak berdosa, itu memang pasti. Tapi memang wajib ke? Wallahu a'lam. Sunat ke? Wallahu a'lam. Takut jadi wajib. Jadi mazhab yang ketiga ni mereka tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Mereka kata kita kena cari dalil lain. Kena cari juga dalil yang menunjukkan perbuatan ni wajib ke tidak. Tapi semata-mata Nabi buat perbuatan ni, kita tak boleh nak kata dia jadi wajib. Nak kata dia sunat pun tak berani juga, sebab takut-takut memang sunat. Jadi mereka mengambil sikap tawakuf sebab bagi mereka dalil saling canggah. Sebab dalil ihtiyat kuat, dalil yang kata mazhab yang kedua pun kuat juga. Jadi mereka ada kumpulan Syafi'iyah yang mengambil sikap begitu kan. Okey. Okey. Nampaknya kes kita kena berhenti setakat ni sebab dah nampak dah ada orang tua kat luar dan kita pun dah terlebih lebih kurang dalam 10 minit sepanjang kelas Fadilatul Syekh Said bin Syantun. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada wa in kana ala ghairi wajhil qurbati wat ta'ah fayuhmalu 'alal ibahah. InsyaAllah. Okey. Ada sebarang persoalan? Ada siapa yang tak berjalan? Silakan. Jadi saya rasa kalau para Nabi mereka tak nak fikir nak berdosa kan. Jadi maksudnya kena para ujak fikir banyak mujahadah lah untuk menasihat. Okey, dari sudut adakah mana para awliya mereka bermujahadah untuk meninggalkan maksiat? Ya. Memang para awliya mereka bermujahadah untuk meninggalkan maksiat. Dan di situlah peranan tasawuf, berlawan hawa nafsu ni. Jihad, Nabi sebut al-jihadul akbar dalam satu hadis dhaif. Dan ada para ulama mengatakan hadis ni maudhu'.
Tapi maknanya betul, memang kita akan berlawan dengan hawa nafsu kita sampai mati. Jadi para awliya, mereka memang bermujahadah. Tapi Nabi perlu mujahadah untuk tinggal maksiat. Memang takkan terfikir maksiat. Jadi Nabi memang tidak memerlukan mujahadah untuk meninggalkan maksiat. Namun tidaklah ini menunjukkan awliya lebih afdal dari Nabi. Sebab kenapa Nabi tidak perlu mujahadah? Sebab Allah mengkhususkan mereka kerana ketinggian darjat mereka. Adapun para awliya, kerana mereka manusia biasa, maka mereka ada nafsu, mereka ada, tapi Allah jaga dengan sebab kesungguhan mereka untuk mengikuti perintah Allah, maka mereka bermujahadah akhirnya sampai kepada jalan yang diinginkan Allah. Sampai di kalangan mereka pun ada yang sampai tak terfikir nak buat maksiat, walaupun pada asalnya boleh fikir. Ada beberapa Nabi tak mampu nak, macam mana cara nak buat maksiat, tak tahu. Macam kita lah contoh, kalau orang tanya kita, cuba awak hilangkan diri. Hilangkan diri, macam mana tu? Tak reti kita. Sekarang duduk, tiba ping, hilang. Cubalah fikir. Buat macam mana tak reti. Sebab kita tak mampu. Tapi kalau yang lain, makhluk Allah yang lain mampu, kenapa tak boleh? Senang je. Bagi mereka, bagi jin contoh, kan? Dan dia, kita pun tak nampak dia. Tapi bagi kita nak hilangkan diri, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Tak reti kita. Maka seperti itulah, lebih kurang je lah, kan? Para Nabi, para Rasul juga, saya tak faham lah macam mana buat maksiat. Bagi para Nabi dan para Rasul. Adapun para awliya, mereka bermujahadah untuk sampai kepada tahap itu. Namun walaupun para awliya bermujahadah dan Nabi tidak ada mujahadah dari sudut itu, tidak ada mujahadah dari sudut untuk meninggalkan maksiat, tidaklah menunjukkan darjat Nabi lebih rendah daripada darjat awliya. Sebab yang memberikan mereka tidak sampai mampu fikir maksiat itu adalah Allah sendiri. Sebab makam kamu bukan makam nak mujahadah dah. Kamu dah istighfar kepada Allah. Allah sendiri yang pilih, bukan perlu mujahadah. Maksudnya tak ada sekolah untuk jadi Nabi. Tak ada, kalau awak nak jadi Nabi, ini syarat dia. Tapi nak jadi wali Allah, nak jadi kekasih Allah, ada cara dia. Kena gini, kena lawan nafsu, kena banyak beribadah. Ada dia punya sekolah dia. Cuma belum ada lagi lah iuran tu, kan. Iuran nak jadi wali belum ada lagi lah, kan. Tapi tak ada sekolah ataupun universiti. Ini insya-Allah dalam 3 tahun lagi kita akan keluarkan beberapa orang Nabi. Tak ada. Sebab mereka ni memang adalah makhluk Allah paling terpilih, yang Allah tahu mereka ni lain daripada orang lain, lalu mereka ni dipilih menjadi Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Ya, pasal Nabi, maksud Nabi kat Syria tu ada 5 dosa juga. Nabi harus buat dosa kecil yang tidak merosakkan kehormatan mereka sebelum biasa. pemutusan. Contoh dia kisah Nabi pergi majlis. Suatu kecil tu majlis ada keramaian lah. Tapi Allah jaga Nabi dengan Nabi tertidur. Okey, ditimbulkan satu perbahasan dalam masalah akidah ni. Boleh tak Nabi sebelum dibangkitkan menjadi Rasul, boleh tak nak buat dosa? Memang berlaku khilaf di kalangan para ulama' dalam isu ni. Memang berlaku perbahasan sikit lah. Namun yang rajihnya adalah juga sebelum biar satu Rasul juga Nabi terjaga. Macam tadi, kalau orang timbulkan soalan, pergi baca keramaian. Okey, katakan majlis keramaian itu ada arah, ada sekian semua. Katakan kalau ada. Sebelum Nabi dizahirkan oleh Allah sebagai Rasul ketika berusia 40 tahun, sebelum itu belum ada syariat. Maka tak ada istilah dosa pahala sebelum itu. Sebab tu orang yang meninggal dunia sebelum daripada Nabi SAW menyampaikan risalah Islam, mereka tu dipanggil sebagai Ahlul Fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Jadi tak ada halal, tak ada haram. Jadi walaupun mereka jahat ke apa, berdasarkan ayat ini mereka tidak akan diazab kerana itu. Maka tahulah kita, ayah Nabi, datuk Nabi, ibu Nabi bukan ahli neraka. Sebab Allah tidak akan azab satu kaum kalau belum lagi diutuskan Rasul. Sebab tak ada hukum lagi. Tambah lagi dengan kita baca sirah, rupanya ayah Nabi, ibu Nabi, datuk Nabi semua ni tidak pernah mensyirikkan Allah. Itu lagi kuat lagi lah. Jadi tidak ada istilah dosa. Kalau dibuat contoh tadi, mungkin orang boleh timbulkan keuntungan. Yang kedua, majlis keramaian. Tak semestinya majlis keramaian ada dosa. Mungkin majlis sekadar minum syair je, kan? Pun keramaian juga. Mesti kena ada dosa kalau majlis keramaian? Tak semestinya.
Ada bunyi-bunyian. Adakah bunyi-bunyian haram? Memang khilaf di kalangan ulama. Ada orang main gendang ke apa, adakah benda tu haram? Tak semestinya haram qat'i. Jadi tak juga boleh menjadi dalil. Tapi bagi sebagian ulama memang mereka berpendapat para nabi dan para rasul boleh untuk melakukan maksiat. Mungkin secara akal mereka boleh untuk melakukan maksiat sebelum dibi'sah. Kerana sebelum bi'sah maknanya bukan maksum lagi. Maksum start daripada bi'sah. Namun kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, pendapat yang rajih sebenarnya tidak begitu. Yang rajihnya Allah menjaga para nabi ni daripada start mereka lahir sampailah mereka wafat. Tidak ada langsung dosa yang pernah dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Cuma bila jumpa ada begini, apa jawapan dia, itu kena rujuk dengan para ulama lah. Sebab kalau nampak macam zahirnya dosa, takut kita nampak secara zahir, tapi rupanya ditakwil dengan sebab ada dalil yang lain. Okey, soalan terakhir kalau ada. Silakan. Yang sihat Nabi boleh kahwin ramai. Kalau ada orang ke Muslim kahwin ramai, Masuk berkahwin ramai yang dibuat oleh baginda Nabi yang boleh tak boleh pada orang lain dalam satu masa. Dalam satu masa Nabi ada sampai 9 orang isteri. Dulu Nabi ada 9 isteri. 2 orang wafat, dua orang isteri Nabi meninggal sewaktu Nabi masih ada. Selepas itu Nabi tinggal bersama dengan 9 orang isteri sehingga Nabi wafat. Bila Nabi wafat tu Nabi tinggalkan 9 orang isteri yang masih hidup. Jadi boleh ke Sayyidina Husain kahwin 9 orang? Straight. Pergi mana Syed? Jumpa isteri yang pertama. Besok ke mana? Isteri yang kedua. Lusa? Isteri yang ketiga. Besok tu? Isteri yang keempat. Betul? Isteri yang kelima. Kelima? Saya lain sikit. Tak ada. Para habaib, contoh macam Sayyidina Husain contoh, memang disebut dalam sejarah mereka banyak berkahwin. Tapi disebutkan oleh para ulama atas dasar untuk mengembangkan zuriat Nabi SAW lah. Ada dia punya maslahah di situ. Pun begitu bukan bermaksud ada sampai 10 orang isteri dalam satu masa, tak. Dalam satu masa paling banyak ada 4 orang. Jadi bukan sekadar Sayyidina Husain, kita pun boleh buat begitu juga. Cuma kita ni apa sangat. Itulah bendanya kan. Yang dimasukkan Nabi berkahwin dalam satu masa tu iaitu lebih daripada 4 orang. Tapi untuk satu orang saya ada 40 orang isteri, tak mustahil. Dia kahwin 4 orang. Tiba-tiba setahun bertahun kahwin, meninggal 40 orang. Tahun kedua dia cari 4 orang ni dah jadi 8. 4 meninggal pula lepas tu. Dia kahwin pada tahun ketiga 4 orang lagi dah 12. Jadi dia boleh tulis Facebook lah, saya ada 12 orang isteri. Jadi orang pun bincang entah siapa nak kahwin lebih. Dia pun sebut lah apa masalahnya. 4 yang pertama meninggal pada 2 tahun lepas. 4 yang kedua meninggal pada tahun lepas. Sekarang ada 4, mungkin meninggal tahun lepas, sekarang lagi 4. Dia jadi banyak, tak ada masalah. Yang penting dalam satu masa kena ada 4 orang saja. Boleh Itu jawapan spontan lah tu Allah Ta'ala a'lam. Saya rasa kita kena berhenti setakat ni sebelum Syekh Syed datang dah saja di mana. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على خاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله